Jadi bila sesuatu isu itu dibincangkan di peringkat MKI, ia adalah amat penting untuk survival umat Islam di Malaysia. Isu penggunaan kalimah Allah yang sebelum ini mencetuskan kegusaran di kalangan umat Islam di Malaysia akan dibawa kepada Majlis Kebangsaan bagi Ahal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI pada Ogos depan, sebelum diangkat kepada Majlis Raja-Raja pada Oktober nanti. Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah bertitah ia selaras dengan fungsi MKI yang bertanggungjawab menasihatkan Raja-Raja Melayu dalam menambah baik tadbir urus agama Islam di peringkat persekutuan. Perkara ini sedikit sebanyak dapat memberi kelegaan kepada umat Islam di Malaysia apabila titah cadangan Sultan Sarafuddin itu dipersetujui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menghadap baginda di Istana Bukit Kayangan pada 7 Jun yang lalu. Mengulas tentang perkara ini, Pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Dr. Irwan Muhammad Subri, meyakini MKI dan Majlis Raja-Raja akan mempertahankan hak Islam dari digugat oleh mana-mana pihak. MKI adalah badan Islam tertinggi di bawah Majlis Raja-Raja yang memang fungsinya menjaga Islam di Malaysia, sama ada dari segi pendidikan, undang-undang, fatwa dan sebagainya. Sekarang pun kita tengok pengurusinya adalah salah seorang Raja Melayu iaitu Sultan Selangor. Jadi bila sesuatu isu itu dibincangkan di peringkat MKI, ia adalah amat penting untuk survival umat Islam di Malaysia. Jadi isu kalimah Allah ini bila dibawa ke MKI dan nanti akan diperkenankan keputusannya oleh Majlis Raja-Raja, harapannya ialah keputusan itu akan dihormatilah oleh semua pihak termasuk pihak yang bukan Islam. Menurut beliau, isu ini sepatutnya perlu ditangani dengan perbincangan dan wacana ilmiah agar ia tidak dipolitikkan atau dipolemikkan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan menggugat keharmonian masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Isu ni sebenarnya perlu ditangani dengan perbincangan dan wacana ilmiah lah. Sebab kalau non-Muslim kebanyakan mereka tahu agama Islam adalah agama rasmi Malaysia. Kan? Cuma apabila isu ini dibawa secara senang cerita dipolitikkan kan? Ataupun dipolemikkan, maka dia akan timbullah isu-isu yang tidak harmoni tersebut kan. Pun begitu, untuk menjawab isu ini secara ilmiah setara mana pun tidak akan terlepas dari berhujah secara beremosi dan mungkin penggunaan bahasa-bahasa yang kurang menyenangkan kepada pihak-pihak tertentu. Namun dari satu segi ia perlu dijelaskan. Beliau turut mengulas tentang dakwaan yang mengatakan bahawa penggunaan kalimah Allah ini adalah strategi pihak tertentu untuk memperdaya umat Islam di negara ini. Dia masing-masing agama berusaha untuk menyampaikan, kita kata kalau Islam menyampaikan dakwah Islam. Kalau agama lain dia akan menyampaikan ideologi dan dakwah mereka lah. Cuma kita kok mana pun kita hidup dalam negara yang ada undang-undang. Kita ada perlembagaan persekutuan yang paling tinggi dan juga undang-undang yang lain. Termasuklah undang-undang Islam yang berkuat kuasa di peringkat negeri. Sebab dalam perlembagaan persekutuan kalau kita tengok memang dia dah ada agama Islam adalah agama rasmi, agama lain adalah bebas untuk mengamalkan. Cuma untuk menyampaikan dakwah secara terbuka kepada orang Islam itu yang dikawal. Berhubung dakwaan yang mengatakan bahawa Bible yang menggunakan kalimah Allah ini hanya untuk peringkat dalaman sahaja, iaitu untuk kegunaan penganut agama Kristian, ini jawapan beliau. Walaupun mungkin ada dakwaan menyatakan bahawa katakan Bible yang menggunakan terjemahan Melayu kepada kalimah Allah itu adalah untuk kegunaan dalaman sahaja. Tetapi sebenarnya isu ini telah bukan setakat menjadi dalaman saja, tapi dia dah menjadi luaran. Telah diperdebatkan sama ada secara ilmiah ke tak ilmiah ke, kemudian dipolitikkan dan dipolemikkan, maka dia telah tersebar kepada orang awam kan. Itu yang kita kena faham tu. Kalau selama ini kita bercakap pasal kedaulatan undang, keluhuran perlembagaan dan sebagainya dalam isu contoh hak kebebasan bersuara, kebebasan berkumpul dan sebagainya,
So kenapa tidak dalam isu ini kita menyatakan keluhuran perlembagaan itu juga perlu dipertahankan dalam isu menyampaikan apa kita kata dakwah yang bukan Islam kepada masyarakat publik. Kan? Sebab ini dah jadi publik pun sebenarnya. Beliau yang juga merupakan Setiausaha Agung Akademi Fiqh Islam Malaysia, AFHAM, turut melahirkan kebimbangan. Sekiranya kalimah Allah ini dibenarkan penggunaannya oleh orang bukan Islam, ia akan memberi kesan jangka masa panjang terhadap generasi muda Islam, terutamanya mereka yang bersikap open-minded serta mempunyai pegangan akidah yang longgar. Ditambah pula, dengan kemajuan teknologi maklumat dan begitu pantas memudahkan untuk mereka mengakses sebarang maklumat tanpa sekatan. Jadi sekiranya tidak dikawal penggunaan kalimah Allah ini, ia akan menimbulkan kekeliruan terhadap generasi muda pada masa akan datang. Justru, beliau berharap penglibatan semua pihak terutamanya pihak institusi agama serta para asatizah bersama-sama mendidik masyarakat Islam agar dapat menepis sebarang usaha dakwah terhadap orang Islam berkaitan penyalahgunaan kalimah Allah pada masa akan datang. Kalau kita nak mengharapkan jabatan agama, mufti ataupun institusi fatwa kita kat Malaysia ataupun JAKIM menerangkan dan menjelaskan isu ini, bukan tak boleh. Itu pun sepatutnya sebab itu memang antara tugas institusi agama kita di Malaysia. Cuma orang dia lebih selesa bila idola mereka kan, dia panggil apa, influencer agama, ya, ustaz-ustaz selebriti ni kan. Jadi saya mencadangkan di samping usaha yang dilakukan oleh institusi Islam, kerajaan ni juga boleh kolaborasi dengan public figure ni kan, supaya masyarakat lebih menerima pandangan itu. Di samping itu, pihak berkuasa agama pun dia perlu berinovasi dan kreatif dalam menyampaikan isu-isu macam ni lah. Sebab orang ni dia pelbagai kan. Dia tak mau dengar yang secara ilmiah sangat, dia tak nak dengar yang rasmi, dia suka dengar yang macam tadi lah. Demi menjaga keharmonian sesama kaum dan agama, ini pesanan beliau. Saya lebih ingin berpesan lah kepada sahabat-sahabat kita yang non-Muslim lah terutamanya kan. Saya rasa kalau orang yang faham, dia tidak akan menjadikan benda ini sebagai bahan kempen ke ataupun bahan dakwah ke dan sebagainya lah kan. Sebab isu ini isu sensitif dan isu agama. Kita hidup rukun damai selama ni kan, tapi bila ada cubaan untuk menjentik perasaan kan, emosi umat Islam, itu yang dia akan menimbulkan keadaan yang tidak kondusif lah. Itu pandangan saya lah. Isu ini bermula pada 15 tahun yang lalu apabila Jill Island Lawrence Bill memulakan permohonan kebenaran semakan kehakiman pada 20 Ogos 2008 supaya dikembalikan 8 cakera padat yang dirampas daripadanya pada 11 Mei 2008 sebaik tiba di terminal tambang rendah LCCT di Sepang. Wanita itu memfailkan permohonan semakan kehakiman untuk mencabar penyitaan CD serta memohon penghijtirahan agar hak perlembagaannya berhubung penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan Kristian.